Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman FB yang telah bersedia pada malam ini dibawakan khas daripada surah Al-Muhajirin, sarjana utama 3, ya, program sambutan di ambang Ramadan. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, esok malam kita akan mula untuk solat tarawih malam yang pertama. Jadi bila datang Ramadan ini, dia ada orang macam-macam dia punya perasaan. Ada orang yang perasaan dia terkejut pun ada. Malalah tak pernah puasa kan, tiba-tiba tu dah puasa lagi dah. Alamak, dah puasa lagi dah. Yang jenis-jenis tak berapa nak berpuasa tu, alamak kena puasa pula. Tapi ada orang yang bertakwa, dia suka sampai bulan Ramadan dia seronok. Sebab apa? Sebab Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Para sahabat Nabi dulu dia tunggu-tunggu bulan Ramadan. Sehingga bila mereka selalu dengar kelebihan tentang Ramadan, mereka minta kalau boleh tiap-tiap bulan tu jadi Ramadan. Sebab apa? Sebab ada perkara-perkara dan kelebihan-kelebihan yang khas di bulan Ramadan, tidak ada bulan yang lain. Para penonton sekalian, insya-Allah pada malam ini saya lebih fokus kepada hikmah puasa. Kenapa kita kena puasa tu? Tak puasa tak boleh ke? Tapi kita lihat bahawa di dunia ini semua agama ada menganjurkan puasa mereka masing-masing. Bahkan puasa kita juga diarahkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana puasa orang-orang yang terdahulu. Mana semua umat-umat yang terdahulu, umat-umat Nabi dahulu yang beriman pada Allah Ta'ala, mereka juga wajib berpuasa. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita gembira. Ramai orang tunggu-tunggu ni nak sampai Ramadan, tiba-tiba tak sampai. Kita pun belum tentu lagi ni. Esok malam, tak tahu entah malam ni ke esok pagi ke. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita lagi ruang dan peluang untuk melanjutkan usia kita dengan penuh keberkahan. Jadi malam ni sejuk sikit ni tuan-tuan sekalian. Tempat saya hujan lebat. Tuan-tuan hujan tak? Wakli hujan tak dekat Sabak tu, Wakli? Tu ke kanda saya, Cikgu Jijan pun baru masuk. Macam mana hujan tak di Salak Tinggi? Sini hujan lebat petang tadi tuan-tuan sekalian. Ini saya anggap ia hujan rahmat daripada Allah Ta'ala sempena nak sambut Ramadan. Cuma petang tadi cuak sikit tuan-tuan sekalian, ya, dengan petir, kilat sabung menyabung dengan guruh berdentum, ya. Pokok-pokok tumbang. Kita pun naik risau juga tu sekalian. Anak-anak takut. Tapi alhamdulillah sekarang dah selesai dah ribut tu, tinggal hujan je pula. Dah tu tadi black out pula, tu yang mula lambat sikit ni. Tapi insya-Allah, ya, kita akan teruskan tu sekalian kelebihan kita berpuasa. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita berpuasa? Yang pertama je tu sekalian, seharusnya sewajibnya kita fahami bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu antara nama-nama Allah Ta'ala itu iaitulah Al-Hakim, yakni Maha Bijaksana. Jadi kebijaksanaan Allah Ta'ala itu mengatur arahan-arahan, mengatur suruhan-suruhan, mengatur syariat-syariat itu pasti ada hikmah-hikmahnya. Kerana Allah Ta'ala tidak melakukan sesuatu itu dengan sia-sia. Yang keduanya, sesungguhnya pada setiap hukum Allah pasti mengandung hikmah-hikmah yang agung. Terkadang kita dapat mengetahuinya, kadang-kadang kita tahu semua sekali apa hikmah Allah Ta'ala suruh kita. Kadang-kadang kita tahu separuh saja. Kadang-kadang kita tahu semuanya. Itu bergantung pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang tak tahu pun apa hikmah Allah Ta'ala buat tu, ya. Selamat datang pada sahabat-sahabat kita semua, ya, daripada surah Al-Muhajirin, sarjana utama 3, ya. Saudara Husni pun dah masuk. InsyaAllah tolong share tu sekalian, ya, pada rakan-rakan, khususnya daripada surah Al-Muhajirin untuk seluruh penduduk sarjana utama 3 dan teman-teman lain untuk seluruh Malaysia dan seluruh dunia, insya-Allah, ya. Teman-teman kita daripada Australia pun ada bersama kita tentu sekalian tu, nampak. Dan beberapa orang lagi. Baik, terkadang akal kita tidak dapat menjangkau. Mana suatu benda Allah Ta'ala arahkan kita, akal kita tak terfikir pun tentu sekalian untuk memikirkannya. Waalaikumsalam, terima kasih Abbas, baru sampai.
Yang ketiga, Allah Ta'ala telah menyebutkan hikmah disyariatkan puasa dan mewajibkan kepada kita, iaitulah untuk mendapatkan sifat taqwa. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ini adalah hikmah yang paling utama. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita untuk berpuasa? Iaitu untuk kita mendapatkan suatu sifat yang paling tinggi nilainya di sisi Allah, iaitulah sifat taqwa. Kerana sifat takwa inilah yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Ya, kita baca dalam Quran. Allah Ta'ala sebut apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala di kalangan kamu. Mana di kalangan seluruh manusia kat dunia ini, termasuklah raja-rajanya, termasuklah Perdana Menteri-Perdana-Menterinya, Presiden-Presidennya, Menteri-Menterinya, seluruh manusia ini, sampailah kepada orang yang mungkin daripada segi kedudukan manusia darjatnya lebih rendah. Tetapi daripada semua ini, Allah Ta'ala tengok apa dia? Iaitulah Allah Ta'ala tengok takwanya. Kalau dia satu orang yang ada kedudukan tinggi, tapi angkuh, sombong, Allah Ta'ala tak pandang, tuan-tuan sekalian. Biar dia satu orang yang nampak, ialah orang tengok lekeh je, tuan-tuan sekalian. Kerja pun biasa-biasa je. Kerja apa? Kutip sampah je, tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan sekalian, jangan kita anggap orang kutip sampah tu lebih hina daripada kita. Sebab contoh orang kutip sampah, tuan-tuan sekalian, dia kutip barang-barang yang dah tak dipakai orang. Itu semua adalah confirm halal, tuan-tuan sekalian. Dia jual, titik peluh dia. Tapi kadang-kadang orang yang nampak kedudukan tinggi, kadang-kadang sumber rezekinya bercampur-campur, tuan-tuan sekalian. Campur dengan riba, campur dengan rasuah dan lain-lain lagi. Kadang-kadang mengkhianati orang, kadang-kadang menzalimi orang, ya. Walaupun nampak kedudukan di mata manusia nampak tinggi, tetapi di sisi Allah dia rendah. Jadi kita kena dapatkan kedudukan tinggi itu, iaitulah sifat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua kamu ni Allah Ta'ala kata, aku tak pandang apa pun. Yang aku pandang ialah takwanya. Ya. Jadi salah satu untuk kita mendapatkan takwa, iaitulah dengan berpuasa. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu daripada kamu berpuasa. La'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan jadi orang yang bertakwa. Sebab apa? Sebab bila dia beramal di bulan Ramadan, maka dia akan beramal bersungguh-sungguh dan memperbanyakkan berbanding dengan bulan-bulan yang lain kita beribadah. Para ulama juga telah menyebutkan hikmah-hikmah disyariatkan berpuasa. Di antaranya itu yang pertama, suruhan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan berhubungan badan, maknanya melakukan persetubuhan. Ini adalah kenikmatan tertinggi. Makan kan enak, tuan-tuan sekalian. Siapa yang tak sedap makan? Makan, minum, bersama dengan isteri, itu benda yang nikmat. Tetapi Allah Ta'ala arah pada masa puasa, jangan kamu buat. Maknanya stop siang je, malam boleh, tuan-tuan sekalian. Malam tu buka puasa, nak makan, kau makanlah sampai sahur, ya. Tapi takkan pula nak macam tu pula, tuan-tuan sekalian. Dah puasa tu kita suruh jaga makan kita, suruh jaga diet kita, tiba-tiba malam kita belasah pula. Nanti kita yang sakit, kita yang rugi, tuan-tuan sekalian. Jadi semua nikmat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pada kita ketika bulan Ramadan, seolah-olah macam Allah Ta'ala bukan tarik, stop sekejap. Jangan makan siang. Makan siang tak boleh minum, tak boleh melakukan persetubuhan. Jadi apa berlaku, tuan-tuan sekalian? Ketika itu baru kita rasa, ya Allah kalau dapat makan, ya Allah kalau minum. Jadi nikmat ni, tuan-tuan sekalian, bila dia hilang, baru kita terasa. Sebab tu macam nikmat kesihatan. Apa katanya? As-sihhatu tajul marid. Kesihatan itu mahkota berharga bagi orang yang sakit. Sakit baru dia rasa. Baru kita rasakan, ya Allah kalau sihat kan bagus, ya Allah kalau tak sakit kan bagus. Tapi masa tu dah sakit, baru kita tahu nikmat kesihatan. Jadi nikmat sesuatu benda itu kadang-kadang kita dapat rasai bila benda tu tak ada. Jadi biasa kita boleh makan siang, tiba-tiba tak boleh makan siang, baru kita rasa, Allah nikmatnya lah dapat makan. Itu yang tuan-tuan tengok hari pertama makannya macam mana, tu sudah. Dulu tahun-tahun sebelum ni lah. Tahun ni harap tak adalah macam tu. Sebab apa? Sebab PKP ni kan, kita tak boleh pergi bazar Ramadan. Jadi elok akak-akak kat rumah tu masak je. Tak payah order-order daripada orang hantar, tak payah, masak sendiri je. Baru dapat air tangan isteri. Itu yang tambah sayang dengan bini tu.
Ini kalau tidak sikit-sikit mamak, sikit-sikit mamak, sikit-sikit mamak. Itu yang dia sayang mamak daripada sayang mak tu. Jadi pastikan tuan sekalian, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasai. Maka selepas Ramadan nanti kita akan sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah Taala bagikan tadi. Sebab diuji oleh Allah Taala dalam sebulan itu tak boleh makan siang, ya. Yang keduanya antara hikmah puasa iaitu suruhan untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Maknanya benda-benda yang haram ni banyak. Allah Ta'ala dah haramkan, ya. Tetapi di bulan Ramadan ada benda yang halal di luar Ramadan, tapi diharamkan di bulan Ramadan untuk sementara waktu. Contoh tuan-tuan sekalian, dia apa nama dia, biasa makan siang, tiba-tiba tak dibenarkan. Jadi dia pun sanggup untuk meninggalkannya semata-mata untuk mendapat. Minta maaf ya, ada gangguan sedikit. Jam kat mana tu Nik Tajudin? Tak apa, dalam kereta pun boleh tengok kan. Tapi jangan tengok sana, nanti kan berlanggar pula ni, hujan-hujan ni. Baik, tuan-tuan kita sambung lagi. Iaitu di bulan lain kita boleh makan, boleh minum. Tiba-tiba bulan Ramadan Allah Ta'ala tak boleh. Tetapi kita sanggup untuk meninggalkannya. Sanggup kita redha untuk mengikuti perintah Allah Ta'ala, tak makan tak minum. Jadi artinya kalau benda yang bulan lain halal, bulan Ramadan Allah Ta'ala kata jangan buat, kita sanggup. Berarti benda-benda yang Tuhan larang lebih senang untuk kita lakukannya. Untuk kita nak tinggalkan. Benda-benda yang haram-haram tu kan, senang untuk kita tinggalkan. Sarjana 3 alhamdulillah ya, dapat dengar dengan jelas. Baik, seterusnya yang keempat, untuk yang keempat ya. Yang ketiga mengalahkan hawa nafsu. Kerana jiwa ini kalau kenyang dia akan mengangankan syahwat. Bila kita kenyang, tu yang kita nafsu syahwat tu naik ya. Syahwat tu mana nafsu, bukanlah nafsu terhadap perempuan saja. Macam-macam nafsu lah ya. Bila kita kenyang ni, nafsu malas. Tu nak beramal pun malas, baring, tidur, berat. Sebab tu saya pernah baca tu sekali cerita Imam Ghazali. Dia kata apa? Imam Syafi'i minta maaf. Imam Syafi'i dia cerita tu sekalian, daripada dia mula tu sekalian umur balik tu sampailah dia tua, sakit, semasa dia menceritakan itu, dia hanya pernah kenyang sekali je dia tu sekalian. Sebab apa? Dia kata dia pernah rasa ingin nak kenyang. Bila dia kenyang, dia kata rupanya bahaya tu dia. Sebab apa bahaya? Kepala jadi berat. Itu jadi ngantuk, tak tidur. Badan jadi malas. Ibadah pun jadi malas. Tu. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala suruh kita berpuasa supaya kita dapat mengawal nafsu. Dan ini pun arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya dalam satu arahan daripada Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam bab pernikahan. Kan disebut ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Apa katanya? Wahai orang-orang muda, ya ma'syar syabab. Syabab ni pemuda lah. Macam saya ni muda lagi. Tuan-tuan tu tak tahulah ya. Dia yang muda lagi, sebab janggut pun belum putih lagi tu sekalian ni, muda lagi. Mana wahai orang-orang muda, apabila kamu sudah memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Satu daripada segi biologi kita, sehat, makna kita sehat zahir batin. Yang keduanya apa dia? Iaitu kita ada kemampuan dari segi keuangan. Kita bukan orang yang muflis, kemudian kita ada pekerjaan, ada wang cukup untuk kita nak menyara keluarga kita. Apa kata Rasulullah? Falyatazawwaj. Kahwinlah. Siapa tak kahwin lagi tu cepat kahwin. Rugi tau tak kahwin. Tak kahwin ni, satu dia punya pahala dia tak banyak. Kalau orang kahwin ni pahala banyak, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanggungjawab dia banyak. Tanggungjawab jaga anak, tanggungjawab cari rezeki. Baik, kemudian katanya apa? Tujuan dia berkahwin itu untuk aghaddu lil basar, untuk jaga pandangan mata. Sebab mata ni bila kita belum kahwin kan, tengok perempuan tu, dapat tu bagus juga. Tengok awal tu cantik pula, macam-macam kan. Tapi bila kita dah kahwin, walaupun kita nampak orang perempuan cantik, kita tak ada nafsu sangat. Bukanlah tak nak dengan perempuan tak. Tapi maknanya tak adalah kita terfikir aku nak dia, tak ada. Sebab kita dah ada dah kat rumah tu. Isteri kita dah ada. Walaupun kita nampak orang cantik, isteri aku lagi cantik. Tengok orang bergaya, isteri aku pun bergaya juga. Jadi ketika itu
mata kita ni makna menjaga mata daripada nafsu tadi. Kemudian apa? Wa ahsanu lil faraj, untuk jaga kemaluan. Supaya tidak berlakunya perzinaan. Tetapi barang siapa yang tak mampu, mana dia nak kahwin tak mampu sebab apa? Dah cek-cek dekat doktor dah ada, cek mati pucuk dia tu. Ataupun memang dia tak ada duit, kerja pun tak ada, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak cukup lah maknanya kalau untuk menyara keluarga. Tapi kalau dia kerja tiap-tiap hari, walaupun dia kutip kutip kotak apa sebenarnya, itu jangan main-main. Tu kadang-kadang kaya tu tuan-tuan sekalian. Tin aluminium tu sekilo dah berapa? RM2 lebih kan. Dulu pernah capai sampai RM4 tau tuan-tuan sekalian. Dia kutip banyaknya dia jual satu hari. Ada yang sampai kaya lah tuan-tuan sekalian. Cuma dia menyamar je macam orang tak kaya kan. Jadi macam tu. Maknanya dia ada kemampuan. Tapi kalau tak ada kemampuan, maka naklah dia berpuasa. Kerana puasa tu fa innahu lahu wija. Puasa itu adalah pendinding, ya. Puasa itu adalah benteng. Benteng apa? Benteng daripada godaan hawa nafsu. Benteng daripada godaan syaitan. Baik, yang keempat, menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap orang miskin. Bila kita puasa, sifat kita ada sifat kasih sayang pada orang miskin. Sebab apa? Sebab bila kita tak makan, kita pun teringat, ya Allah, saya ni selalu kenyang tapi jiran dalam keadaan susah. Jadi dengan itu kita pun suka untuk nak bagi, nak kongsi. Sebab tu yang terbaik tu sekalian, antara amalan bulan puasa iaitu memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kerana Nabi kata barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia dapat pahala sama macam orang yang berpuasa tu. Dan orang yang berpuasa tu pahalanya tak kurang walaupun sedikit. Tapi maknanya bagi makan bila? Bagi makan masa buka puasa, bukan bagi makan siang-siang. Nanti buka puasa. Bagi pula yang tersedap tu sekalian. Apa yang paling sedap? Kalau bagi kurma ajwa tu sekalian. Tu yang jumbo. Tu bau sedap. Sebab kita nak bagi ke orang. Jangan bagi orang yang kita dah tak makan tak habis tu sekalian. Tu sebab saya selalu sebut tu sekalian. Kalau kita nak bawa contohnya pergi ke surau masjid, kita beli khas. Kita pergi dekat bazar Ramadan tu beli. Yang untuk kita dah ada dah untuk keluarga. Yang untuk surau masjid, ini bawa sekali. Nanti kalau tak habis yang kat rumah, boleh campur bawa. Jangan kita beli khas untuk kita dan keluarga, makan tak habis, bawa hantar ke masjid. Banyak cantik tu sekalian. Kita pergi sedekah benda yang kita dah tak nak. Kita tak mau tu sekalian. Bersedekah tu mesti yang terbaik tu sekalian. Kalau kita boleh buat macam zaman kampung dulu, lagi bagus tu sekalian. Ni lagi musim PKP ni tu sekalian. Confirm orang tak pergi bazar. Kan tak ada bazar, bazar tak ada. Jadi masing-masing masak. Hantar rumah jiran sebelah tu sekalian. Saya ingat dulu kecil-kecil mak saya masak. Nanti petang kata hantar rumah bibi sebelah. Bibi sebelah hantar apa? Hantar pisang goreng. Dia balasnya tu juga kuih Melaka. Tengok, satu kuih je tadi dah jadi dua dah. Pergi rumah sebelah sana, wak sana pula. Wak. Hantar apa nama ni, pisang goreng. Wak tu hantar pula cekodok pula tu sekalian. Dah jadi 3 dah. Kalau satu hari kita pergi hantar ke 5 rumah, kita buka 6 jenis kuih tu sekalian. Tu dulu lah. Orang sekarang ni pasal tak lagi tu pasal apa? Pasal dia masing-masing pergi bazar Ramadan. Balik tu beli, suami tanya, yang tak hantar rumah sebelah yang? Bah, tadi sama-sama dekat apa nama ni, bazar Ramadan kan sama-sama karipap pula. Itu yang tak pergi hantar tu. Jadi salah satu tu sekalian, kita boleh mengakrabkan lebih-lebih lagi dengan orang fakir miskin tu sekalian. Tuan-tuan bayang ya, kita kat sini tak makan pun lebih kurang 12 jam saja tu. Tak sampai pun kot. Kita sahur pukul 6, kita buka pukul 7 lebih 12 jam lebih sikit lah. Tuan-tuan bayang orang yang berada di Utopia, di Burundi, Nigeria, tu saudara-saudara kita se-Islam ramai tuan-tuan yang duduk di Afrika sana. Mereka itu tuan-tuan sekalian bukan setakat tak makan 12 jam, 14 jam. Kadang-kadang sampai 12 hari tak makan tuan-tuan sekalian. Tengok dekat dokumentari, ya Allah tuan-tuan sekalian terbari. Sampai apa? Di hurung lalat. Ni tangan ni tuan-tuan sekalian nak halau lalat pun tak mampu, tak ada tenaga. Sampai macam tu kerana mereka tidak makan. Jadi kita ni yang dapat makan hari-hari, ya Allah, tuan-tuan bersyukurlah banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Dan kita berkongsi rezeki yang kita ada dengan teman-teman, jiran-jiran, saudara mara. Lagi-lagi PKP ni tuan-tuan sekalian, ingatkan teman-teman kita, ada teman-teman yang kekurangan sumber rezeki, yang mana mereka bekerja, tiba-tiba bila PKP mereka tak kerja lagi dah.
Bila tak kerja, tak ada duit tuan sekalian, macam mana dia nak beli beras, macam mana dia nak beli makanan? Maka kita sebagai jiran tetangga tuan sekalian, kita bantu dia. Kan Nabi pun bersabda dalam satu hadis tuan sekalian, bukanlah kamu seorang mukmin ataupun muslim yang sebenar apabila kamu kenyang sedangkan jiran kamu dalam keadaan kelaparan. Kita kenyang tapi jiran lapar tuan sekalian. Tolong-tolong tuan sekalian, tengok-tengokkan jiran-jiran tu, kawan-kawan tu. Dia bukan orang lain. Esok lain kali kita susah, dia juga yang tolong kan. Kita sakit, dia yang ziarah. Kita mati, dia insya-Allah yang akan bawa kita ke kuburan, urus jenazah kita apa semua. Jadi ketika mana dia susah, kita bantu dia tuan sekalian. Sama-sama insya-Allah ya. Baik, yang kelima, mengalahkan syaitan dan melemahkannya. Kenapa? Kerana syaitan itu memasuki diri manusia melalui saluran darah. Jadi apabila kita berpuasa, saluran darah tu menjadi menyempit. Kerana apa? Kerana darah pun jadi kurang sikit lah. Jadi dia menyempit. Jadi bila menyempit, syaitan tu susah nak masuk. Tapi kalau kita makan banyak, saluran darah tu jadi kembang. Tu syaitan masuk. Dahlah syaitan masuk lalu urat darah. Dan Nabi kata apa? Kita pula makan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tu bahaya tu sekalian. Sebab Nabi kata apa? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awlabih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, api neraka saja yang layak membakarnya. Kenapa? Sebab syaitan masuk tubuh badan kita, syaitan goda kita, syaitan rangsang kita untuk kita derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita derhaka, kita tidak ikut perintah Allah Taala, kita pun berdosa. Bila berdosa, maka tuan-tuan sekalian, kita neraka, na'udzubillah min zalik. Jadi bulan Ramadan ini kita kenali juga sebagai bulan maghfirah, minta ampun banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, berdoa banyak-banyak. Dan kita pun tuan-tuan sekalian, sembahyang fardu kita jaga. InsyaAllah sebagaimana hadis yang kita dah bacakan beberapa malam yang lalu, bahawa as-salawatul khams, sembahyang yang 5 waktu itu, antara satu waktu dan satu waktu itu mengkafarahkan dosa kita. Kemudian wal jum'atu ilal jum'ati, sekarang tak ada dah tuan-tuan sekalian jum'ati. Adalah hari Jumaat, hari Jumaat tu ada, tapi sembahyang Jumaat tak ada. Jadi kita ibadah tu, tapi khususiat hari Jumaat tu kita jaga juga lah tuan sekalian. Lebih-lebih lagi esok malam Jumaat merupakan malam Ramadan yang pertama. Jadi saya cuma sedih sikit tak dapat jumpa orang tua kita tuan sekalian kan. Tak apa tuan sekalian, tak dapat jumpa orang tua kita doakan mereka. Sebab doa ni boleh sampai mana-mana tuan sekalian. Ini kita lihat ada tuan sekalian yang kena marah dengan polis sebab apa? Nak tengok orang meninggal. Suatu kereta penuh, kena denda tuan sekalian, kena saman. Dia begitu takkan tengok orang mati tak boleh. Kata polis tu bukan tak boleh, tapi sekarang ni dalam keadaan kita darurah. Nak doa, tak payah pergi sana, doa daripada rumah sampai. Macam kita tu sekalian. Boleh jadi kemarin hari-hari ni, biasanya kita orang Melayu ni nak menjelang Ramadan ada kenduri tahlil, kirim arwah dan seumpama dengannya. Tapi kita tak dapat hadir. Tak apa tuan-tuan sekalian. Yang penting kesihatan kita terjamin, mudarat kita hindarkan. Doa tu sekalian. Doa tu daripada jauh pun sampai. Tuan-tuan yang bimbang, doa tu sampai. Yang penting kita buat dengan penuh ikhlas, penuh tawaduk, betul-betul kita minta dengan Allah Ta'ala. Kita mintakan untuk ayah kita yang dah meninggal supaya diampuni oleh Allah Ta'ala, diberikan tempat yang baik. Ingat tuan-tuan sekalian, dengan orang tua kita yang dah meninggal, jangan kita lupa ya. Dalam bulan Ramadan ni kita pahala dilipat gandakan. Kita berdoa juga, mintakan ampun lagi untuk orang tua kita, pun akan dapat pahala yang berganda untuk orang yang telah meninggal dunia itu tuan-tuan sekalian, atas doa-doa yang kita lakukan ya. Jangan lupa doa. Dan disebut juga tuan-tuan sekalian oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, tidak diragukan lagi bahawa darah bersumber dari makanan dan minuman. Jika seseorang makan atau minum, maka jalan masuk bagi syaitan iaitu darah akan semakin luas. Dan kalau kita berpuasa, jalan masuk syaitan akan menyempit. Akibatnya, jiwa akan memiliki kekuatan melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Jadi kita ada kekuatan untuk meninggalkan kemungkaran dan melakukan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ikhlas insya-Allah ya. Yang keenam, di antara hikmah puasa juga melatih diri untuk muraqabah. Muraqabatullah. Mana muraqabatullah? Sentiasa merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bulan Ramadan ni kan kita dah kata bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan yang begini macam-macam kelebihan. Kita rasa apa yang kita buat itu sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu tuan-tuan sekalian, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang, sekalipun ia tidak membatalkan puasa kita. Contoh apa? Mengumpat. Dia tak membatalkan puasa tuan-tuan sekalian, mengumpat.
Tetapi tuan-tuan sekalian, dia boleh menjejaskan pahala puasa kita. Tapi bila kita rasa, ya Allah, Allah Ta'ala tengok aku, jadi kita berapa? Malam-malam tuan-tuan sekalian, bulan lain kita nak bangun qiyamul lail pun susah. Tapi bulan Ramadan tengok Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Bangun kita malam tuan-tuan sekalian, qiyamul lail. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita tahu bulan Ramadan banyak waktu-waktu yang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala berdoa tuan-tuan sekalian. Bahkan Nabi sebut tuan-tuan sekalian, bahawa salah satu daripada golongan orang yang doanya sentiasa didengar oleh Allah Ta'ala. Bila siapa dia kan? Iaitu orang-orang yang berpuasa daripada mula dia berhenti sahur sampai dia berbuka tu sekalian. Jadi nanti bulan Ramadan jangan lupa sekalian banyakkan doa. Doa tu bukan doa untuk diri sendiri saja tuan-tuan sekalian. Doa untuk saudara mara, untuk kawan-kawan kan. Kan Nabi sebut antara doa yang terbaik ialah doa satu orang Muslim yang mendoakan saudaranya, sedangkan saudara yang didoakan itu dia tidak mengetahui. Kita doakan untuk orang tu tak tahu pun. Tak payahlah kita bagi tu pula. Aku malam tadi dah doa dah untuk kau. Tak payahlah. Dah doa tu kan kita ikhlas kan. Tak payah bagi tahu. Tak apa tu sekalian. Walaupun Tuhan punya badan tak tahu, Allah Ta'ala maha tahu. Tu. Kan kita muraqabah tadi. Jadi Allah Ta'ala sentiasa pandang itu. Bagus si bulan ini ya. Doa tiap-tiap hari tak cukup untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk ahli keluarga, untuk kawan-kawan. Lalu Allah Ta'ala akan menurunkan rahmatnya insya-Allah. Ya. Baik, seterusnya yang ketujuh, hikmah puasa juga menumbuhkan sifat zuhud terhadap dunia dan syahwatnya. Kita zuhud terhadap dunia dan nafsu ataupun keinginan terhadap dunia tadi. Kemudian kita sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa-apa pun kita berharap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua orang sakit, ya, walaupun kita makan ubat tuan-tuan sekalian, tapi ubat tak menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan ialah Allah Ta'ala. Ubat hanya sebagai usaha. Kemudian kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan dengan aku makan ubat ini, kau sembuhkan aku. Jangan pula kita tak apa, berdoa je nanti Tuhan sembuhkanlah kita. Tak boleh juga tuan-tuan sekalian. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita berusaha, berikhtiar sehabis mungkin, kemudian berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya yang ke-8, membiasakan seorang mukmin banyak melakukan ketaatan. Kerana orang yang berpuasa umumnya banyak melakukan ketaatan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan. Itu yang disebut bulan Ramadan ini ialah madrasah tarbiyah. Institut latihan. Melatih diri kita untuk menjadi orang baik. Melatih diri kita untuk menjadi orang taat. Sebab tu Allah Ta'ala bagi galakan pada kita. Banyak pahala-pahala di bulan Ramadan. Antaranya apa? Bersahur. Tadi ada Puan Azlindah ya, daripada Meru tu sekalian ya. Beliau bertanya kalau orang tu bersahur pukul 12 dapat pahala tak tu sekalian. Dia sahur ni dah 1/3 akhir tu sekalian malam, bukannya tengah malam itu. Kita ni kadang-kadang lepas tarawih, menterdarah lagi tu sekalian. Kat kedai mamak lagi lepak, lepas tu makan. Pagi tak mau bangun dah tu sekalian. Pagi kita dah tak bangun sahur. Pasal apa? Pasal tadi dah lewat apa dah ni? Tidur. Pukul 1 makan lagi, pukul 2 makan, tidur. Pagi tak bangun dah. Jadi sahur ni pukul 3.30 ke atas tu sekalian. Tu nama sahur ya. Kalau sebelum tu bukan sahur ya. Jadi sahur ni penting. Tuan-tuan kena bersahur sebab Nabi kata apa? Tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan tu sekalian. Walaupun kita hanya minum seteguk air. Bangun mama lah malahnya lah ngantuk pula. Ambil air seteguk tu sejuk tu, minum. Ya, alhamdulillah. Dah tidur balik tu sekalian. Pun insya-Allah akan dapat keberkatannya. Dan satu lagi Nabi bagi tahu bahawa sahur itu untuk membezakan antara puasa umatku dengan puasa ahli kitab. Mana orang-orang dahulu Yahudi dan Nasrani, mereka wajib puasa juga, tapi mereka tak ada disunatkan bersahur. Mana dia makan ke tak makan sebelum imsak tu, sebelum subuh, tak ada apa-apa tu sekalian. Tapi kita bangun dapat pahala tu sekalian. Ni orang perempuan lagi. Orang perempuan untung. Pasal dia bangun dulu, dia tolong masak. Tengah dia masak pula sambil berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun dia selawat ke apa semua ya. Kena pula tu sekalian malam tu, malam Lailatul Qadar. Masya-Allah. Ya. Sekali dia selawat lebih baik ganjarannya daripada dia berselawat 83 tahun tu sekalian.
83 tahun kan? Sebab siapa yang dapat beramal pada malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bagi 12. 83 tak silap tu sekalian ya. Tengok tu satu. Sebab tu orang perempuan ni beruntung. Orang perempuan ni dia lebih dapat peluang untuk bertemu Lailatul Qadar. Orang lelaki tu dia tidur je. Kadang-kadang isteri bang sahur ni bang. Dah siap ke belum yang? Belum siang lah. Siapkan baru kejut dia. Banyak cantik pula tu sekalian. Disuruhnya isteri dia masak lu, kalau boleh bangunlah sekali ya. Abang-abang, pakcik-pakcik, orang lelaki kalau boleh bangun sekali. Tolong sama-sama. Apa syok kan? Dulu mungkin kita sibuk kerja, malam balik lambat, pagi nak pergi cepat kerja kan. Kita tak sempat nak tolong bantu masak. Ini waktu PKP ni waktu paling sesuai. Sama-sama masak. Barulah makin sayang tu sekalian. Jadi Ramadan itu membawa kasih sayang bukan setakat kepada Allah Ta'ala tapi kepada keluarga kita tu sekalian. Baik. Jadi dengan adanya Ramadan menyebabkan kita ni biasa melakukan kebaikan bermula daripada bulan Ramadan. Kadang-kadang sebelum Ramadan tak pernah baca Quran kan? Bulan Ramadan kan kita baca Quran? Sebab nak dapatkan syafaat bulan Ramadan dan juga syafaat Al-Quran. Kita baca. Kita pun tadarus. Tapi lepas raya sambung lagi tak tu sekalian? Sambunglah. Sebab Ramadan tu kita dah terbiasa. Jadi mudah untuk kita membiasakan lepas Ramadan nanti. Puasa sembahyang sunat, bangun malam, sembahyang witir. Ke bulan Ramadan jaga tu. Kita biasakan malam untuk sembahyang tarawih kan. Tapi bulan lain tak ada tarawih. Kita ganti dengan sembahyang-sembahyang lain. Sembahyang sunat seperti sunat witir, sunat tahajud. Paginya kita sambung dengan duha. Itu semua adalah kita mulakan daripada bulan Ramadan. Ini peluang tentu sekalian. Kita tak tahu Ramadan akan datang jumpa lagi ke tidak. Sebab tu para sahabat bila dia sampai hujung Ramadan, dia menangis, sedih. Sebab apa? Sebab tak tahu tahun depan jumpa lagi ke tidak dengan bulan Ramadan. Kita ni untung tentu sekalian. InsyaAllah lah. Saya yakin ni tentu sekalian. InsyaAllah sehari lagi kita masuk Ramadan, kita sempat jumpa ya. Dan kita berdoalah, Allah mabarik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Tuhan, berkati kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Yang ke-9 tentu sekalian. Banyak ni sebenarnya hikmah dia ni. Ni ambil sikit-sikit je kan. Yang ke-9 untuk kesihatan. Sebab tu Nabi sebut apa? Sumu tasihu. Puasalah kamu sihat. Kalau orang jaga puasa betul, dia sihat. Tapi orang kita ni sumu puasa tapi masuk hospital tentu sekalian. Sebab apa? Dah tahu kencing manis tentu sekalian, buka puasa dia pedal aja. Tahulah kat tu banyak yang manis-manis kan. Kuih macam-macam manis tu sekalian kita beli. Tahu kencing manis, dah lah tak makan ubat kencing manis. Dia makan lah, dia bedal semua sekali. Malam masuk hospital dia tu sekalian. Jadi kalau kita nak sihat, puasa betul-betul sekalian. Cara makan kita jaga. Tuan-tuan sekalian, saya semalam sebut kan, kalau tuan-tuan nak puasa supaya kita nanti siang perut ni kita tak rasa pedih ya. Itu ada caranya Ustaz. Yang pertama tuan-tuan sekalian, jangan tinggalkan daripada makan buah tamar. Jadi tamar ni bukan untuk buka puasa je tuan-tuan sekalian. Kita ni banyak tuan-tuan sekalian, kita amalkan tamar ni untuk berbuka puasa je. Jangan tuan-tuan sekalian, puasa tamar ni kita makan bila-bila masa tuan-tuan sekalian. Tiap-tiap hari pun boleh. Bukan tunggu bulan Ramadan saja dan bukan tunggu untuk berbuka puasa. Jadi tuan-tuan amalkan makan kurma setiap hari, paling kurang 3 biji. 3 biji kurma ini tuan-tuan sekalian, dia punya kandungan kalori dia, kalori ke nama? Kandungan gula dia, kandungan tenaga dia, dia cukup tenaga untuk kita satu hari tuan-tuan sekalian. 3 biji cukup insya-Allah. Lagi tuan-tuan bantai pula tamar Medjul, Medjul Palestine Jordan tu. Yang jumbo tu kan sebiji, Allah besar. Aku dekat tak habis tu kan sebiji. Ataupun kurma ajwa. Ada lain-lain lah kurma apa kan, ada kurma lain tak sebut kan, merajuk pula kurma tu sekalian. Dejlet An-Nur, Syapawi. Apa lagi? Dulu kecil-kecil tamar je, tamar India tu. Lembik, melekat itu sekarang macam sekali macam tamar tangkai Tunisia, tamar ambar, tamar mabrum. Tak kisah tamar apa pun tuan-tuan sekalian. Tamar ni mempunyai kandungan gula yang sangat baik. Sebab apa?
kandungan gula dia tu sekarang bila kita makan, dia terus menjadi tenaga. Dia automatik jadi tenaga. Dia tak seperti gula pada buah-buah lain yang perlu ditukar dulu, dia jadi fruktosa, sukrosa, kemudian baru jadi glycogen, kemudian baru jadi tenaga. Dia lambat. Yang tamar ni bila kita makan, dia terus jadi tenaga. Lebih-lebih lagi orang-orang perempuan yang mengandung dan menyusukan anak. Orang-orang perempuan mengandung, kalau dia puasa tu terus dia rasa berat, letih kan. Tamar tu jangan lupa. Habis itu juga orang-orang perempuan yang menyusukan anak. Tamar ni bagus tu sekalian. Amalkan hari-hari. Bukan bulan Ramadan pun amalkan, insya-Allah. Jadi kalau kita makan tamar 3 hari, insya-Allah 3 biji, 3 hari pula. 3 biji, insya-Allah tuan-tuan siang nanti tak terlampau rasa pedih perut walaupun tak makan nasi. InsyaAllah sebab saya dah amalkan macam tu. Cerita tu pasal kita dah buat. Nanti kalau ustaz ni cerita jadi buat ke? Memang tu sikit kadang-kadang kita bangun lewat sikit tak sempat kan, nak masak tak sempat, makan tak sempat, dapat tamar 3 biji tu sekalian. Satu lagi tuan-tuan jangan lupa, apa dia? Minum air garam bukit tu sekalian. Air garam bukit tu, garam bukit. Kat kedai tu banyak tu. Ada macam-macam. Tulis garam bukit tu, ambil lah garam bukit mana pun. Nanti sebut nama syarikat kan. Dia kata syarikat dia terbagus kan. Syarikat satu lagi kecil hati pula kan. Sebab kita pun bukan tolong promote dia, bukan dia orang bagi royalty pun. Kita cuma cerita je. Sebab ini pengalaman. Belajar tentang garam tu sekalian. Saya pernah ceramah garam bukit ni 2 jam tu sekalian. Kelebihan dia sangat banyak tu sekalian. Antara kelebihan garam bukit ni apa tu sekalian? Meningkatkan aura. Dia ada dipanggil aura negatif. Aura negatif ni tentu sekalian, dia ada di tempat-tempat tertentu. Contohnya tuan-tuan pergi ke air terjun. Air terjun ni antara aura negatif yang tinggi tentu sekalian. Sebab tu bila kita duduk di kawasan air terjun, dia ada rasa tenang macam tu. Mana lagi tepi laut. Ketika mana ombak bergulung tu, dia akan mengeluarkan aura negatif dia panggil. Baru dia tanya negatif ke positif Ustaz? Kata dia. Saya kata negatif lah. Kau pergi cek corona, negatif ke positif kau nak? Nak negatif kan? Kau positif masuk dalam lah tentu sekalian. Macam orang cek kesihatan apa-apa pun kan negatif. Dia aura negatif. Macam ni tadi baru hujan lebat tentu sekalian. Hujan bila turun, dia akan mengeluarkan aura negatif. Aura itu akan menenangkan kita tentu sekalian. Maka salah satunya ialah dengan memakan garam bukit. Dan garam bukit ni tentu sekalian lebih baik kerana dia lebih berkhasiat, dia lebih bersih daripada garam laut. Tetapi garam laut tengok, kat laut tu macam-macam ada dicampaknya kat laut tu ya. Garam bukit ni dia orang ambil daripada bawah tanah tentu sekalian ya. Kalau di Malaysia ni dia ada di Sarawak tentu sekalian, di Bakakelan ke nama tempat tu ya. Tapi yang banyak orang ambil ni dibawa daripada Gunung Karakoram. Mana Karakoram? Dekat Pakistan sana tentu sekalian. Saya belajar tu sekalian, dia kata apa? Garam bukit ni dia usia dia lebih 250 juta tahun. Ada orang kata ada ke 250 juta tahun Ustaz? Dia kata kita baru tahun 2020 ni. 2020 tu daripada zaman Nabi Isa dilahirkan tentu sekalian kan, lepas Masihi. Tapi sebelum tu zaman dinosaur, zaman apa dulu kan banyak. Kita pun tak tahu, Allah alam, ini kajian. Jadi oleh kerana dia lama sangat terperap di bawah bumi ni tentu sekalian, dia mengandungi mineral yang tinggi tentu sekalian. Yang paling penting, dia banyak ni cerita pasal garam ni. Saya boleh cerita 2 jam, tapi malam ni tak payahlah. Malam ni saya cerita tentang garam ni untuk kelebihan masa kita puasa. Jadi bila kita minum garam tentu sekalian, dia membantu memberi tenaga pada kita. Jadi samalah, tadi kita dah makan tamar, ada tenaga, tambah pula tenaga dengan garam. Dan garam ni pula tentu sekalian, bila kita minum, dia akan menguatkan sistem penghadaman kita. Dia bantu perut kita untuk memproses makanan. Jadi makanan akan diproses dengan sempurna. Kemudian pula kita dapat merehatkan perut di bulan Ramadan. Kan? Jadi kalau kita sembang-sembang dengan kawan-kawan doktor, dia beritahu perut kita akan proses makanan 4 jam. 4 jam boleh rehat. Tapi di bulan Ramadan ni Allah Ta'ala bagi peluang pada kita, perut kita ni rehat lama. Kita makan pukul 5, kata 5, 6, 7, 8, 9. Pukul 9 dia rehat dah. Kalau tidak, pukul 10, blup, masuk lagi. Tapi yang ni tak, dia rehat-rehat. Nanti pukul 7, 7.30 baru makan lagi ya. Tapi jangan berat-berat sangatlah tu sekalian, ni kesian perut. Ni mulut ni memang sedap. Masuk ni blur-blur sedap tu sekalian, macam-macam ada kan. Roti canai, dah lama pula tak dapat canai ni. Roti john, macam-macam roti tu sekalian. Sumbat dalam perut tu. Lelaki tu dia semua macam kau tak. Dia yang tanggung tu. Jadi tu sekalian, berhati-hati makan tu ya. Ketika mana
berpuasa supaya kita benar-benar sihat. Sumu tasihu. Puasalah kamu akan sihat. Mana puasa yang sebenarnya? Jaga makan, jaga minum. Minuman tu tengok juga tu sekalian, kalau ada kencing manis, ada sakit buah pinggang, jangan minum air tebu tu sekalian, bahaya air tebu. Minumlah air yang biasa-biasa saja tu sekalian. Untuk orang yang banyak kolesterol apa semua, minum air lemon misalnya tu sekalian. Ni air-air yang kesihatan lah. Minum air kelapa perah lemon pula. Sedap tu sekalian. Jadi benda-benda yang memberikan kita kesihatan, yang tu kita makan ketika mana kita berbuka puasa. Jadi garam tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, pagi saya ulangi lagi sekali, makan 3 biji tamar, kemudian minum air garam 1 gelas. Jangan banyak-banyak sangat garam. 1 gelas air, tapi air sejuk ya tuan-tuan sekalian ya. Jangan ambil air panas. Garam bukit dia tidak berfungsi dengan air panas. Dia akan menjejaskan khasiat dengan air panas. Jadi tuan-tuan guna air sejuk. Kalau dapat air sejuk daripada peti sejuk. Jangan air bagi ais tuan-tuan sekalian ya, itu pun bahaya. Ambil air, kita masuk dalam peti sejuk malam-malam ya. Atau kalau tuan-tuan ada mesin-mesin yang kita beli daripada mana-mana syarikat tu, dia ada panas sejuk. Ambil air sejuk. Ambil 1 sudu teh. Sikit je 1 sudu teh ya. Jangan 1 sudu besar tu tuan-tuan sekalian. Kacau. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, minum tuan-tuan sekalian. Kemudian tuan-tuan nak makan minum yang lain tu pula lah. Itu insya-Allah itu sampai petang kita akan kekal bertenaga tuan-tuan sekalian. Ya, sebab bila kita puasa ni macam-macam tuan-tuan sekalian ya, kena pula musim panas, kita rasa kering kan, rasa dahaga sebab air keluar. Kemudian pula kalau kita yang bekerja ni tuan-tuan sekalian, macam saya kerja kat kebun kan, berpeluh. Dengan peluh tu dia keluar lagi tuan-tuan sekalian. Jadi kita kekurangan tenaga. Jadi insya-Allah pastikan tamar 3 biji, air garam. Garam tu 1 sudu kecil ya. Tu. Dan garam ni tuan-tuan sekalian paling bagus kalau kita dapat amalkan sebelum tidur tiap-tiap hari. Sebelum tidur tu ambil tu kumur-kumur telan, terus tidur tu sekalian. Esok pagi bangun tidur sebelum gosok gigi, kumur-kumur telan dengan air liur basi sekali. Apa pula jijik tuan-tuan sekalian, tu kan kita punya. Lagipun yang basi tu yang keluar, yang kat dalam tu tak basi lagi. Yang meleleh, kalau tu tak boleh. Jangan sedut pula. Tu tak boleh. Yang dalam okey. Jadi pastikan tuan-tuan sekalian kita cuba laksanakan. Tuan-tuan cubalah. Saya dah cuba dah. Mudah-mudahan dengan cuba itu tuan-tuan akan dapat kesihatan yang baik, kekuatan di bulan Ramadan nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, dah nak masuk isyak dah ni. Rasa dah isyak kot. Sampai sini dulu untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian. Live bersama saya tiap-tiap malam ya, pukul 9 malam. Jadi mulai esok malam, pasal esok dah puasa, esok dah start tarawih. InsyaAllah esok malam tarawih tuan-tuan sekalian ya. Saya akan mula pukul 9.45 malam. 9.45 sampai pukul 10 malam tuan sekalian. Dan insya-Allah petang Jumaat saya ada live pukul 5 petang tuan sekalian. Ini juga atas permintaan daripada Biro Dakwah Parti Amanah Negara Negeri Selangor tuan sekalian. Saya ada kuliah petang berkaitan dengan Ramadan juga tuan sekalian. Insya-Allah kita kongsi dia ulang-ulang ya pasal Ramadan itu tuan sekalian supaya kita masuk betul ni. Masuk tu baru kita semangat kita nak beramal. Sebab Ramadan ni dia bukannya lama tau tuan-tuan sekalian. Dia cepat je, sekejap je. Kadang-kadang kita baru dah 10 hari dah. Berjalan-jalan dah nak raya dah sudah. Berjalan-jalan dah raya haji. Berjalan-jalan nak puasa lagi dah. Sebab tu kita kena kejar ni. Ramadan ni kita kejar. Kalau kita lambat, Ramadan tinggalkan kita. Kalau Ramadan tinggalkan kita, kita yang rugi, bukan Ramadan yang rugi tuan-tuan sekalian. Yang rugi tu kita. Jadi tuan-tuan sekalian pastikan kita bersungguh-sungguh dan kita dengar banyak lagi ustaz-ustaz lain tuan-tuan sekalian di channel-channel lain juga buat tazkirah. Tak kisah tuan-tuan sekalian. Kejarlah mana yang kita dapat, catat, kita amalkan mana yang kita boleh. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dan kita menjadi insan-insan yang bertakwa insya-Allah. Baik, terima kasih ya Abang siapa saya tak ingat tadi daripada Surau Al-Muhajirin yang sudi menjemput saya untuk kuliah. Jadi surau-surau ni banyak sekarang ni tak boleh kuliah. Jadi mereka buat secara live macam ni. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah orang lain pun boleh kongsi sama untuk ilmu-ilmu yang kita kongsikan. Jadi kalau ada soalan-soalan tuan-tuan tepek saja di sana tu. Nanti insya-Allah kita jawab esok malam. Esok malam kita start 9.45 ya. 9.45 malam tu sekalian lepas main tarawih. Abang-abang
Start esok pagi baca, diulang kaji dulu apa yang nak dibaca malam. Nak jadi imam tarawih tu, malam apa yang nak dibaca. Jangankan malam baca tersekat-sekat, tersangkut-sangkut, diketawa dia cucu tu sekalian. Cucu pula sekolah tahfiz. Atuk dia tak boleh adu juga tau tu sekalian, dia tak boleh lebih cucu. Dia juga nak jadi malam lain malam pertama tu sekalian. Tengok baca teruk tu sekalian. Tak mau ya. Jadi esok pagi ambil kesempatan. Kalau bulan lain tak ada PKP dulu, esok pagi memang kat pasar. Saya tahu tu sekalian, sama-sama kita kat pasar. Pasal apa? Pasal kita nak cari bekalan untuk kita nak buka puasa, bukan buka puasa lah, untuk nak sambut Ramadan. Kalau orang Jawa kita panggil mekeng. Itu di tempat saya mekeng. Esok malam ni tu sekalian, kalau tak ada PKP, dia orang masak masing-masing dekat rumah. Petang-petang dia hantar ke rumah-rumah. Kan? Kemudian malam bawa pula dekat masjid, bawa ambeng. Ambeng ya. Orang belajar cakap Jawa hati-hati, ambeng bukan ambung. Ambeng, nanti ambeng tu makan ramai-ramai tu sekalian. Jadi pagi-pagi pergi pasar. Esok tak pergi pasar tu sekalian. Esok tuan-tuan belajar baca. Apa esok malam nak baca? Tuan-tuan ikutlah, nak 20 ke, nak 8 ke. Kalau yang nak 8, tu ada berapa? Ada 8 rakaat. 8 rakaat, berapa ayat nak baca? Surah apa? Diulang-ulang supaya nanti bacaannya lancar. Maksud saya kalau yang 20, siapkan 20 ayat tu sekalian. Untuk kita baca masa kita sembahyang tarawih. Tu selawat-selawat tu, selawat alhamdulillah bagus. Ada orang kata buat apa selawat-selawat bid'ah, itu dia tak nak sudah tu sekalian. Biarkanlah dia. Orang kita ni ada semua bid'ah semua tak boleh dah tu sekalian. Dia tak nak selawat sudah. Kita selawat tu sekalian. Selawat pun kalau tak mahu panjang-panjang, macam pendek je lah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Sambung lagi ya. Kalau boleh bapak-bapak, ni cari buku, mana ada buku kisah sahabat kan ada tu sekalian. Kisah-kisah sahabat ataupun hadis-hadis Ramadan ya. Habis semua sekali dah 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Kan lepas sembahyang witir, tak ada wirid, tapi wirid lah. Baca sikit, lepas doa kita doa, baca kisah-kisah sahabat. Jadi ni peluang juga tuan-tuan sekalian. Kita bukannya reti nak ceramah, tak perlu nak ceramah, baca je. Ambil buku-buku Hayatus Sahabah, kisah-kisah sahabat, ataupun tuan-tuan baca buku-buku tu yang orang tabligh selalu baca kan. Walaupun orang kata sebagai tu hadis dhaif, hadis dhaif, tapi dia hadis juga, dia bukan hadis palsu tu sekalian. Hadis kita nak galakkan, fadailul amal, supaya orang rajin beramal. Boleh tuan-tuan sekalian, ambil saja. Kita baca, kita sama-sama dengan anak-anak kita ya. Satu biji pun boleh. Kalau rasa ya puan, boleh ke makan 1 biji, 3 biji kenyang pula. Tak apa. Maknanya itu biasa 3 biji tu, itu tamar yang kecil tu puan. Tamar yang kecil itu kan macam tamar Nabi tu kecil. Tamar ajwa tu kan, ataupun Mariami yang small tu kecil lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi Mariami jumbo, kadang-kadang kita sebiji tak habis. Jumbo. Tapi kalau aku habis tu sekalian 3 biji. Tapi saya memang amalkan 3 biji lah tu sekalian ya. Tapi kalau dapat 3 biji lebih lagi baik ya puan. 3 biji. Kalau tak dapat, takut terkenyang, 1 biji pun tak apa. Cuma yang 3 biji tu memang cukup tenaga untuk 1 hari. Itu sebab perempuan baca kan surah Maryam tu, cerita Maryam nak bersalin. Kan tak ada makanan masa tu sekalian. Allah Ta'ala suruh dia goyang pokok tamar tu. Dia goyang pokok tamar jatuh, dia makan tamar je. Yalah, orang bersalin ni tentu kita tahulah dia punya urat-urat putus apa semua, darah keluar banyak, jadi dia akan jadi lemah. Sebab tu makan tamar. Tuan-tuan, isteri bersalin, anak perempuan bersalin, menantu bersalin, makan tamar. Ini kita sibuk lah, apa pantang apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa semua. Lepas tu kena pula anak kuning sibuk nak cari susu kambing bagi minum anak. Sepatutnya tu sekalian, bila orang perempuan ni dia mengandung, lazimi minum susu kambing yang fresh tu sekalian. Pergi mana-mana kandang, beli susu tu. Tapi kalau boleh minum terus lah. Tapi kalau tak boleh, tuan-tuan suamkan dia dalam 70 darjah, 60 darjah. Jangan lebih ya, nanti dia cepat hangit. Tu minum tu insya-Allah anak tak kena kuning tu sekalian. Sama juga pengamalan minum garam bukit, insya-Allah mengelakkan anak daripada kena kuning. Sebab saya dulu masa anak-anak yang awal-awal banyak yang kena kuning tau tu sekalian kan. Tapi yang kemudian tak ada, sebab bila saya dah tahu
saya suruh isteri saya amalkan. Minum susu garam bukit dan juga susu kambing itu sekalian. Jadi jangan bagi minum anaknya gini anaknya. Nak tahnik sibuk kita nak bagi dia makan tamar kan. Memang betul lah itu tamar lah guna untuk tahnik. Tapi yang maknya bapaknya tu tak minum pasal apa? Tak makan. Jadi mak bapaknya pun kena makan, yang suruh budaknya je. Itu tentang tamar lah ya. InsyaAllah tu sekalian, tamar ni banyak kelebihan. Macam saya sebut, insyaAllah tu sekalian nanti kita ada rancangan untuk kita bincang berkaitan makanan-makanan yang sehat untuk kita ya. Selain tamar, garam, ada banyak lagi tu sekalian keliling kita. Timun, macam mana cara nak makan timun yang boleh memberi kesihatan pada kita, madu, tu cerita dalam surah An-Nahl tu sekalian, tentang madu kan. Lepas tu zaman Nabi dulu ada sahabat sakit, Nabi kata suruh dia minum madu. Dia minum madu, apa berlaku tu sekalian? Dia cerit-berit, dia muntah tau tu sekalian. Jadi sahabat dia begitu, ya Rasulullah, sahabat kita yang makan madu semalam, dia cerit-berit tau, makin teruk. Nabi kata minum lagi. Minum lagi, esok sama lagi. Nabi kata minum lagi. Hari yang ketiga dah okey tu sekalian. Pasal apa? Bila kita makan-makan macam ni, kita punya selaput perut kita ni, usus-usus tu dia melekat tau tu sekalian. Makanan-makanan tu. Jadi bila kita makan makan madu ni panas. So dia mencairkan benda ni. Dia akan keluar ya. Tu yang dia cerit-berit mula-mula tu. Jadi tuan-tuan kalau makan ubat mula-mula berlaku macam tu, jangan takut. Itu dia panggil apa? Healing crisis. Tu bahasa putih ya. Healing crisis. Ada proses penyembuhan. Dia nak sembuh macam itulah tu Selin. Dia nak sembuh, dia bersihkan dulu. Lepas tu sembuhlah insya-Allah. Sahabat aku Nuar, apa Sal? Susu dengan tembikai boleh makan sekali tak ya Syekh? Ni saya tak tahu lagi. Nanti saya tengok dulu dalam buku ni. Boleh ke tidak susu dengan tembikai? Sebab ada benda-benda kadang-kadang kita suka tapi dia tak boleh tahu tu sekalian. Macam contohnya makan durian dengan minum kopi ataupun makan manggis dengan susu kopi. Dia boleh berlawan, dia jadi mudarat. Ada yang macam tu ya. Bukan semua benda boleh sekali tahu tu sekalian. Sebab tu bila kita belajar tentang pemakanan ni, kalau boleh carilah buku-buku tu banyak. Ada satu buku diterbitkan oleh UKM tu sekalian. Ini profesor-profesor berkaitan dengan makanan. Dia buat tentang kelebihan-kelebihan makanan, macam mana kita nak makan. Macam orang sakit demam apa tu sekalian. Macam mana kalau dia nak berubat dengan garam, macam mana kalau dia nak berubat dengan tamar, macam mana dia nak berubat dengan madu. Itu ada cara. Kita masukkan madu dulu baru lemon, ataupun lemon dulu baru madu. Itu dia ada perbezaan. Jadi kalau kita nak makan tu hati-hati, jangan campur je. Hari tu ada ustaz kata apa, tapi lupa. Kau pun lupa juga. Tak apa. Baik tuan-tuan sekalian, sampai sini dulu. Dah dekat sejam dah tuan-tuan sekalian ya. Pelan-pelan, senyap-senyap pun dah dekat sejam dah tuan-tuan sekalian ya. Itulah masa berlalu patas tuan-tuan sekalian. Kalau kita tidak mengajar, kita akan tertinggal. As-saifu kas-saif. Masa al-waqtu kas-saif. Waktu itu macam pedang tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak potong dia, dia potong kita. Jadi sebab tu kita kena bersegera. Wasari'u, kata Allah Ta'ala kan, bersegeralah kamu. Apa juga kita bersegeralah. Okey, bye-bye Lutfi. Kau masuk lambat lah Lutfi, aku dah nak balik dah ni. Lain kali datang cepat. Sorry Lutfi, saya dah beritahu semalam ya. Malam ni kita start pukul 8. Esok malam tuan-tuan, esok malam 9.45 insya-Allah ya. Esok malam 9.45 lepas sembahyang tarawih. Jadi lepas tarawih tu sambil murai dengan anak bini kat rumah, jangan lupa buka kita punya channel bersama saya insya-Allah. Jadi setakat ini dulu. Sekali lagi mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Dan kita usahakan untuk meningkatkan amal bakti kita sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Sama-sama dengan anak kita, isteri kita, untuk kita berjamaah di rumah. Jangan sampai tinggal. Kemudian bertadarus, baca Quran bersama anak-anak dan isteri kita. InsyaAllah, mari sama-sama kita berdoa untuk kita menempuhi Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikan pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang Kau berkahi ya Allah, dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang Kau ampuni daripada segala salah dan silap kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami berada di malam terakhir bulan Sya'ban ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami di malam Sya'ban ini ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Ramadan tinggal sehari saja lagi ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikan kami orang yang dapat beramal di bulan Ramadan dengan yang sebaik-baiknya ya Allah. Kami rasakan Ramadan yang lalu kami banyak lalai ya Allah. Ramadan yang lalu kami kurang ibadah ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik buat kami semua ya Allah, supaya kami dapat beramal dengan sebaik-baiknya ya Allah. Kau terimalah doa-doa kami ya Allah, makbulkanlah doa-doa kami ya Allah. Terimalah segala istighfar kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah, seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kaki kami ya Allah untuk berdiri di malam Ramadan bermunajat kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Kau berikan kekuatan kepada lidah dan mulut kami ini ya Allah, agar sentiasa membaca Al-Quran, berzikir, salawat, istighfar, memohon apa-apa juga kebaikan daripadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Kau berikanlah kekuatan kepada seluruh anggota tubuh badan kami untuk berpuasa daripada segala maksiat di bulan Ramadan ini ya Allah, dan beramal dengan amal-amal kebajikan sepanjang Ramadan. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang pemurah walaupun kami tak punya wang yang banyak ya Allah, tetapi untuk kami membantu saudara mara kami yang kesusahan di zaman-zaman ataupun musim PKP ini ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami bersyukur dengan penurunan penyakit corona ini ya Allah. Kau segeralah sembuhkan 100% ya Allah, dan Kau kembalikanlah rakan-rakan kami yang telah Kau timpakan sakit corona kembali ke rumah mereka dan keadaan sihat walafiat ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, terimalah doa-doa kami ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami mohonkan kebaikan yang dipohon oleh baginda Rasulullah SAW untuk dirinya dan untuk orang-orang yang soleh ya Allah. Kau hindarilah kami daripada perkara-perkara kejahatan, kemaksiatan yang diminta dihindarkan oleh Rasulullah daripada diri baginda dan juga orang-orang yang mengikutnya ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, terimalah doa-doa kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikan kami hamba yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan semuanya diampuni dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih.